hari ni saya nak terus ke learning objektif yang kedua, iaitu escape velocity atau halaju lepas. So supposedly awak dah tengok video yang saya rilis pagi tadi ya, berkenaan dengan halaju lepas. Okay, so soalan ni saya ambil daripada cikgu di YouTube juga, dia buat tutorial. Jadi saya minta daripada dia untuk ambil sebagai tutorial kelas saya. Okay, jadi dia izinkan, so saya nak awak pun buat juga tutorial ni. Okay, maksud halaju lepas ni saya bagi secara direct sebab definition saja. Saya nak go through kepada calculation banyak hari ni. Okay, so halaju lepas adalah minimum velocity, halaju yang paling minimum. Okay, halaju yang paling minimum needed by an object at the surface of the earth, yang diperlukan oleh sesuatu objek, okay, pada permukaan bumi, to overcome the gravitational force, untuk mengatasi, okay, daya graviti, and escape to the outer space, dan berjaya melepasi ke angkasa lepas. Okay, maksud halaju lepas, okay, lepas tu dia bermaksud satu objek yang berjaya melepasi daya graviti bumi dan terlepas ke angkasa lepas. Okay, there is escape velocity. So setiap planet, termasuklah bumi, termasuklah bintang-bintang, matahari, Zuhal, Zuhal dengan Venus sama kan, Zuhal, Marikh, and even mana-mana bulan sekalipun, bulan kita pun akan ada escape velocity-nya sendiri. Okay, macam mana nak cari nilai escape velocity? Kalau awak refer pada video yang saya baru rilis pagi tadi, okay, sepatutnya awak boleh salin di mana-mana, telah pun menyalin di mana-mana, iaitu V sama dengan punca kuasa, okay, 2 G M bahagi dengan R. Okay, ini adalah formula untuk halaju lepas. Biasa dekat universiti kami diajar macam ni lah, saya dulu macam ni lah, V escape. Okay, V escape, halaju lepas. Kalau bumi kita letak dekat sini, E, dia subscript pergi di bawah. Okay, so ni cara notasi dia. Dan biasanya kita letaknya dalam unit meter per second, sebab dia adalah halaju. Okay, escape velocity is a velocity, so kita letak dalam unit meter per second. Dan kita tengok satu-satu, ulang kaji balik. 2 ni nombor lah, 2 G adalah gravitational constant, nilai dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M adalah jisim sesuatu planet. Kalau halaju lepas untuk bumi, maka kita ambil mass of Earth. Kalau soalan tu berkata sesuatu objek berada di planet Marikh, maka ini adalah jisim planet tersebut, planet Marikh, jisim. Okay, mesti dalam kilogram. Kemudian R. Okay, R merujuk di sini merujuk kepada jarak daripada objek, okay, distance daripada objek to the center of the planet. Center of the planet. Kalaulah katalah planet dia macam ni, okay, this is the center of the planet. Okay, objek tu berada on the surface. Okay, roket tu berada on the surface. Berapakah nilai R yang awak perlu ganti? Nilai R tu daripada objek ke center of the planet. Tu nilai R. Okay, dan nilai R mestilah dalam unit SI meter. Okay, so kita tengok soalan tutorial. Yang ni siapa yang dalam grup WhatsApp tadi, saya dah forward tutorial dalam bentuk Word tapi dalam bentuk Word lah. Ni saya convert pergi PowerPoint. Lepas ni dah siap saya hantar dekat grup WhatsApp juga yang ada penyelesaian. Okay, so kita cuba buat soalan 2. Given bla 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 bla, ada maklumat G, M dengan R tu. Calculate the escape velocity to escape from the earth. If we are to escape from the earth, kalau kita nak terlepas
daripada daya tarikan bumi, daya tarikan graviti bumi, maka we have to have certain value of escape velocity. Okay, V. Mesti ada satu nilai escape velocity supaya kita dapat melepasi bumi. Nah, kita tulis formula V sama dengan punca kuasa 2. Okay, G M bahagi dengan R. Now, mass sekarang ni adalah mass of the earth. Sebab kita nak melepasi daripada daya tarikan bumi, daya tarikan graviti bumi. Radius ni juga merujuk kepada radius kepunyaan bumi juga. Okay, now kita cuba ganti nilai. Gantikan nilai ke dalam formula. Nilai G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, letak kurungan. Letak kurungan. Okay, kemudian mass of the earth. Ni maklumat dia, mass of the earth 5.97 darab 10 kuasa 24. Kita panjangkan sikit punca kuasa. Okey, kemudian bahagi dengan R. R adalah radius bumi. Radius bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, kita selesaikan semua sekali. Kemudian punca kuasakan nilainya seperti sama macam video yang saya release pukul 8 tadi dekat YouTube. Awak boleh refer balik. Ni jalan kira yang sama lah, sebiji. So awak akan dapat dalam kalkulator awak 11,185. Seperti jawapan dekat bawah ni lah, meter per second. Okay, dan kadang-kadang buku simplify sebagai 11,200 meter per second, which is also equals to 11.2 kilometer per second. 11.2 kilometer per second. Nah, cuba kita fikir apa maksud 11.2 kilometer per saat. Apa maksudnya? Apa maksud 11.2 kilometer per saat? Okey, awak perlu bergerak sejauh 11.2 kilometer dalam 1 saat. Laju ke perlahan tu? Sangat laju. So, kalau awak nak terlepas daripada bumi ke angkasa lepas, awak perlukan 11.2 kilometer dalam 1 saat. Awak kira 1 second, awak dah mesti pergi 11,000 kilometer. Then only baru awak boleh terlepas ke angkasa lepas. Itu yang dimaksudkan dengan 11,200. Okey, kalau bawa kereta secara menegak boleh terlepas tak? Ini 11,200 kilometer per saat. Jangan keliru pula. Aku pernah bawa kereta 11,200 kilometer per jam. Itu kilometer per jam. 1 jam 11 kilometer. Saya pun boleh. Lari pun sampai ni. Lari pun sempat sampai 11,000. Okay. So 11,000 kilometer per saat. Ni nilai untuk escape velocity of the earth. Okay, kita tengok soalan ni. Saya dah bincang dalam video. Semua saya nak tunjuk balik je. Nak ada explanation yang lebih banyak. Kita tengok soalan 3. A rocket with speed 5,500 meter per second. Nah, soalan ni bermula dengan ada suatu roket lajunya 5,500 meter per saat. Can be used to escape from planet Mars. Boleh digunakan untuk keluar atau terlepas daripada daya graviti Mars 5,500. Okey, bermaksud nilai 5,500 ni telah pun melebihi escape velocity of Mars. Itu maksud soalan ni. 5,500 ni
adalah satu nilai yang lebih besar daripada laju escape Mareh, planet Mareh. Okey, soalannya, can the same rocket be used to escape Venus? Okey, Venus dalam bahasa Melayu Zuhrah. Okey, adakah roket yang sama boleh melepasi planet Zuhrah? Now, escape velocity untuk Zuhrah confirm lah tak sama dengan Mareh. Now, kita kena cari dulu berapakah escape velocity untuk Zuhrah. Okey, macam mana nak cari escape velocity Zuhrah? Okey, kita guna formula yang sama. V sama dengan punca kuasa 2G_M bahagi dengan R. Okey. Now semua maklumat yang kita nak ganti dalam M ni adalah referring to Venus atau Zuhrah. Dan radius juga adalah radius of Venus. Jangan pula awak pergi ambil nilai bumi, sebab kita nak escape velocity Venus atau Zuhrah. Okey, now kita ganti 2. Okey, 2 darab dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan mass. Oh, tadi saya tertinggal lah. Sorry, saya nak betulkan balik. Tadi saya tertinggal 2 kat sini. Sorry, saya tertinggal 2 ya. Okey, saya patah balik. Maafkan saya, tertinggal nombor 2 kat situ. Okey, baru teringat. Okey, mass Venus 4.87 darab 10 kuasa 24. Okey, jangan lupa formula ni punca kuasakan semuanya. Okey, lepas tu bahagi dengan R. R adalah radius kepada Venus. 6.05 darab 10 kuasa 6. Okey, now kita boleh dapat satu markah di sini. Sebab kita menggantikan atau awak menggantikan semua maklumat dalam soalan ke dalam formula. Ni adalah markah untuk substitution, markah penggantian. Okey, kemudian kita selesaikan semua sekali, kita akan dapat escape velocity of Venus. Okey, kita akan dapat sebanyak 10365.82 meter per second. Berapa banyak tu? 10,366 lebih kurang. 10,366. Apakah signifikannya jawapan yang awak baru dapat ni? Apakah kepentingan jawapan yang awak baru dapat ni kepada soalan? So, escape velocity yang kita dapat untuk Venus adalah 10,366. Tetapi roket, tengok mana dia? Okey, roket tersebut mempunyai laju 5,500. Okey, next, apakah jawapan yang patut awak tulis? Escape velocity telah pun melebihi laju roket, iaitu 5,500. Jawapannya, roket tidak berjaya. Okey, cannot ataupun cannot escape from Venus. Itu jawapan untuk soalan nombor 3. Sebab roket tersebut mempunyai laju yang jauh lebih rendah daripada laju lepas. Penting sebab dulu masa kita nak menjelajah ke angkasa lepas, kita perlukan maklumat ni. Kalau if we are to land onto certain planet ataupun certain moon, kalau kita nak land dekat moon contohnya, kita perlu tahu laju lepas bulan supaya kita boleh land dan kita boleh escape semula daripada bulan tersebut untuk kembali ke bumi. Okey, masalah untuk land adalah minimum. Land, semua orang boleh land. Sebab
setiap planet pasti ada daya graviti. Kalau katalah ni bulan, okay, kita ada satu spaceship, katalah spaceship tu bentuk macam ni lah. Ni masa depan okay, if we are to land, kita hanya follow daya gravity bulan tersebut. Kita follow the direction, so it will be much more easy. Senang je nak land, sebab daya gravity tu memang menarik sesuatu objek ke tengah bumi untuk land. Tapi untuk kita terlepas naik semula, kita memerlukan velocity yang lebih besar daripada escape velocity of that moon. The hump hits a ball upward with velocity 2.5 km per second. Ni halaju Adham memukul bola ke atas. Okay, so halaju Adham memukul bola 2.5 km per saat. Laju tu 2 km 1 saat. Laju. Okay, soalan pertama, what will happen to the ball after few second? Apakah yang akan berlaku kepada bola tersebut selepas beberapa saat? Okay, halaju yang dibawa oleh bola tadi kita dah tahu 2.5 km per saat. Katalah ni bola dia. Okay, ni bola, halajunya 2.5 km per saat. Okay, apa berlaku kepada bola? Kita tahu escape velocity untuk bumi sama dengan berapa? 11,200 atau 11.2 km per saat. Pastikan awak bandingkan dengan unit yang sama. Nah, cuba bandingkan. Apa berlaku? Velocity of the ball is less than escape velocity of the earth. Kurang, lebih rendah daripada escape velocity bumi. Apa jadi kepada bola? Jawapannya, bola jatuh semula. The ball will fall back to the earth. Jawapannya fall back ataupun drop to the surface of the earth. Jatuh semula. Kalaulah dia berjaya pukul bola tersebut melebihi 11,200, then only bola tu terlepas ke angkasa lepas. Okay, itu kehendak soalan tu lah. Baik, kita cuba tengok soalan nombor 2. If the ball were hit on the surface of the moon, bulan. Sekarang, okay, situasi ni diulang semula tetapi berlaku di bulan. Now, kita kena refer to the escape velocity of moon. Okay, soalannya, what will happen to the ball? Apa jadi kepada bola? Okay, apa jadi kepada bola? Kita kena tahu dulu escape velocity of the silap. Okay, kita kena cari escape velocity of the moon dulu. Then only kita tahu apa berlaku kepada bola. Okay, kita cari escape velocity of the moon. Biru pula. Okay, so V sekali lagi sama dengan punca kuasa 2GM bahagi R. Okay, kita masuk nilai 2 darab 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Nanti ada yang tanya pula, kenapa cikgu nilai G untuk bulan, nilai G untuk bumi, nilai G untuk matahari, Venus, Zurah, Marikh, semua nilai G nya sama? Memang nilai G adalah satu nilai yang fix. Ini je lah nilai G nya. Tak kira lah planet mana dia duduk, itulah nilai gravitational constant G. Okay, boleh ada dalam kalkulator awak constant berapa, tak ingat dah. Okay, now mana dia pointer? Okay, kita ganti pula mass. Mass kat sini merujuk kepada mass moon lah. Okay, sekarang kita nak buat untuk moon. So, yang ni kita dah ganti. Mass of the moon 7.34.
darab 10 kuasa 22. Kemudian bahagi, bahagi dengan radius of the moon. Now radius of the moon sudah berada dalam unit meter. Cantik. So kita ganti 1738000 meter. Semua sekali akan dipunca kuasakan. Okey. So bila dah punca kuasakan, carilah nilai V. Berapakah nilai V yang anda dapat yang merujuk kepada escape velocity of the moon? Berapakah halaju lepas untuk bulan? So kalau awak kira betul-betul, refer kepada kalkulator awak tu, letak betul-betul unit dia, kuasa dia, kemudian jawapan tu punca kuasa 2 kan. Okey, anda akan dapat jawapan. Okey, escape velocity of the moon is 2374 meter per second. Okey, bila kita dah dapat jawapan, baru kita analyze apa maksud jawapan ni. Okey, apa maksud jawapan ni? Kita dapat halaju lepas untuk bulan adalah 2374. Okey. Berapakah halaju bola yang dihasilkan oleh Adham tadi? Berapa? Tengok unit tak sama. Dekat sini awak perlu pandai. Berapakah halaju yang dihasilkan oleh Adham pada bola tu? Okey, kita comparekan dengan V ball. Sama dengan, kalau kita nak tukar pada meter, dia akan jadi 2500 meter per second. Okey, kita compare. Okey, compare value ni je. Okey, now apa berlaku? Siapa lebih besar daripada siapa? Nah, halaju bola jauh lebih besar daripada halaju lepas untuk bulan. Okey, 2500 lebih besar daripada 2374. Nah, apa berlaku kepada bola? Apa berlaku kepada bola? The ball escapes from the moon. Jangan pula tulis Earth. Escape from the moon. Kerana halaju yang terhasil tadi melebihi halaju lepas bulan. Okay. So that is the inilah dia permainan ataupun kehendak soalan dalam subtopik escape velocity. Okay, 3.3 escape velocity. Dia akan minta awak cari berapakah halaju. Lepas tu awak compare. Kalau lebih dia terlepas, kalau kurang dia tak berjaya lepas, dia jatuh semula. Okay, itu sahaja permainan dia untuk 3.3 escape velocity. Okay, untuk pengetahuan awak, escape velocity ni adalah subtopik terakhir untuk chapter 3 gravitation. Okay, kita mula dengan 3.1, kita habis dengan 3.3. So ini adalah subtopik terakhir. Maka habislah kita cover untuk chapter 3 gravitation. Okay, so saya rasa sampai sini je. Okay, kelas belum habis. Kalau awak ada soalan, apa-apa persoalan yang awak nak utarakan, awak boleh terus DM atau awak boleh terus letak dalam grup. Okay, supaya saya boleh jawab soalan awak dalam tempoh masa yang kita ada ni. Okay, itu sahaja. Saya nak ucapkan selamat berpuasa esok. Semoga bulan puasa tahun ni jadi lebih berkat, jadi lebih indah, jadi lebih menyeronokkan daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Okay, selamat berpuasa semua. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.